Jelas. Okey, yang lain mana? Suara cikgu jelas ke? Jelas. Okey, Arisha, suara cikgu jelas ke Arisha? Jelas. Okey, bagus. Okey, kod-kod ada yang tak dengar ataupun kurang jelas cikgu punya penjelasan kena bagi tahu. Sebab masalah teknikal ni masalah yang besar lah. Maksudnya kamu tiba-tiba tak boleh nak dengar suara cikgu ataupun suara cikgu lag. Bagi tahu terus. Boleh ke bagi tahu terus kalau cikgu lag? Boleh. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, semua pada petang ni kita nak belajar, kita nak masuk kepada ketaksamaan linear. Ketaksamaan linear tu dekat mana? Ketaksamaan linear tu dekat bab 7. Sebelum cikgu teruskan, kita akan buat sama-sama beberapa latihan untuk penjelasan homework. Untuk siapa-siapa yang masih belum hantar dan yang dah hantar, boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Boleh ke? Okey tak? Okey, bagus. Yang lain mana tak dengar suara? Boleh ke? Boleh. Okey, jadi cikgu mula share screen. Okey, boleh nampak ke skrin cikgu share? Boleh. Okey. Jadi dekat skrin cikgu share ni, ini adalah homework kamu. Ini adalah homework kamu, kerja rumah kamu. Jadi cikgu akan buat beberapa soalan, kita buat sama-sama. Okey, jadi cikgu nak bagi nota lagi sekali, walaupun cikgu dah bagi nota ni banyak kali, masing-masing boleh tengok cikgu punya nota. Okey, yang pertama sekali, kita adalah di bawah satu tajuk yang kita panggil algebra. Dalam algebra kita ada dua benda yang kita kena tahu. Yang pertama sekali, apa dia? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa yang pertama sekali kita kena tahu? Sebutan. Sebutan. Serupa. Iya, sebutan serupa. Yang kedua, kalau ada benda yang serupa, maksudnya ada satu lagi kita panggil sebutan tidak serupa. Ya, sebutan serupa dengan sebutan yang tidak serupa. Okey. Cikgu setiap kali kelas, kalau berkaitan dengan algebra, cikgu akan terangkan balik tentang dua benda ni. Sebab apa? Sebab senang nanti kamu nak buat latihan bersama-sama. Okey, cikgu pergi kepada contoh. Apa maksud sebutan serupa ni? Maksud sebutan serupa ni sama keadaannya. Sama keadaannya, sama situasinya. Orang panggil sama kawannya. Okey, kalau sebutan tak serupa dia berbeza. Tidak sama keadaannya. Tidak sama keadaannya. Keadaan tu apa? Keadaan tu kondisi. Tidak sama kondisinya. Tidak sama situasinya. Tak sama dia punya kawan. Jadi sebutan serupa dia boleh jadi kawan. Sebutan tak serupa dia bukan kawan. Kamu ramai tak kawan? Ramai. Cakap je ramai. Okey, boleh ke kita kawan dengan kucing? Boleh. Bolehkan sahaja. Apa-apa yang kita rasa kita boleh kawan, untuk diri kita, kita kawan sahaja. Okey, tapi sekarang dalam matematik, dia ada hukum dia. Kita yang pilihkan kawan untuk dia. Kita yang pilihkan kawan untuk dia. Kalau sebutan serupa, contoh kita boleh cakap dia kawan bila? Bila dia dalam keadaan huruf yang sama. Nampak ni, 2A dengan 3A. Dia dalam keadaan yang sama.
Jadi kawan dia apa? 2A, kawan dia adalah 3A. Sebab apa? Sebab huruf dekat sini dia ada huruf yang sama. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Okey, bagus. Okey, yang kedua apabila kita bercakap di dalam keadaan nombor bulat. 2 dengan 3 kita panggil integer. Nombor bulat. 2 dengan 3 dia dikira sebagai kawan. Sebab apa? Sebab dua-dua dalam keadaan nombor bulat. Okey, kalau dia tak sama kawan dia macam mana? Dia tak sama daripada segi hurufnya. Contoh, seorang 2A, seorang 3B. Jadi bila bila dia punya huruf sini A dan ni B, dia tak boleh jadi kawan. Jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Bagus. Okey, situasi yang kedua bila satu ada huruf dan satu tak ada huruf. Ini ada huruf 2 dengan A. 3 tu dia tak ada huruf. Dia ada huruf 3 sahaja. Jadi kita cakap apa? Dia dikira sebagai bukan kawan. Kenapa kita nak tahu dia kawan dengan bukan kawan? Kita nak tahu dia kawan sebab apa? Sebab apabila dia dalam keadaan kawan, dia boleh diselesaikan. Dia boleh diselesaikan. Apa yang boleh diselesaikan tu? Kamu tengok 2A dengan 3A. 2A tambah 3A. 2A tambah 3A. Kamu tambah sahaja nombor dekat depan dia. 2 dengan 3. 2 tambah 3 dapat berapa? 5. Ya, jawapan dia 5A. Tapi kalau kita tengok dekat sini, kita teruskan yang integer. 2 tambah 3. 2 tambah 3 boleh dapat berapa? 5. 5 juga. Pandai. Jadi dekat sini, beza dia yang atas ada huruf. Yang atas ada huruf. Yang bawah tak ada huruf. Tapi dia boleh diselesaikan juga. Sebab apa? Sebab dua-dua adalah kawan dia. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey, bagus. Ashraf Irfan, jelas ke Ashraf Irfan? Jelas. Okey, bagus. Okey, kalau sebutan tak serupa ni kenapa? Dia tidak boleh diselesaikan. Jangan selesaikan dia. Sebab apa? Kalau kamu selesaikan, jawapan kamu salah. Tidak boleh diselesaikan. Okey, jadi kamu tengok ni. 2A tambah dengan 3B. Jadi 2A tambah 3B ni bukan sebutan serupa. Jadi kita tak boleh selesaikan. Jadi bila tak boleh selesaikan, kita tulis sahaja balik. Sama juga dengan 2A tambah 3. Dia bukan kawan. Jadi bila dia bukan kawan, dia tak boleh diselesaikan. 2A tambah 3 juga. Ini adalah tentang sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Semua faham ke? Faham. Okey, bagus. Okey, kita nak selesaikan homework ni adalah perkara pertama kita kena tahu. Izhafi, jelas ke untuk sebutan serupa dan sebutan tidak serupa? Jelas ke? Jelas, Cikgu. Okey, baik. Okey. Lepas kita dah faham tentang sebutan serupa, mana satu kawan, mana satu bukan kawan, kita kena tahu pula hukum dia. Okey, sama-sama dengan cikgu. Kalau cikgu ada positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif. Pandai. Negatif pula, negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Okey, bagus. Okey, cikgu nak sama-sama masing-masing. Okey, darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Bahagi. Okey, bahagi. Akhir sekali, bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Darab. Kamu kena tahu hukum ni. Barulah kamu boleh selesaikan homework yang cikgu bagi. Ni hukum pertama, ni hukum kedua, ini hukum ketiga dan ini adalah hukum keempat. Okey. Jadi, salin dulu nota ni. Tak pun ambil gambar. Nanti kamu kena rujuk balik nota cikgu ni. Okey, sebelum cikgu teruskan untuk sesi latihan menyelesaikan homework, penjelasan menyelesaikan homework. Dua benda ni jelas ke? Sebutan serupa dengan tidak serupa tu jelas ke semua? Jelas.
Okey, okey bagus. Okey, yang tengah-tengah yang warna biru cikgu tulis tu, perpindahan positif jadi negatif, negatif jadi positif dan seterusnya darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Yang tu jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi kita terus kepada soalan nombor 1. Kita buat beberapa soalan sahaja sebab kita nak masuk kepada ketaksamaan linear. Okey, jadi kita buat soalan yang pertama. Okey, apa yang warna biru ni? Siapa tahu apa yang warna biru ni? Yang warna biru ni jawapan dia. Warna biru ni jawapan bagi latihan dekat atas ni. Ni latihan dia. 56X tambah 3 sama dengan 507. Soalan dia suruh kita buat apa? Soalan dia adalah suruh kita cari nilai X. X ni berapa? Jadi dekat latihan homework yang cikgu bagi ni, cikgu dah bagi sekali dia punya jawapan untuk kamu cek. Betul tak jawapan kamu? Kamu dapat tak X sama dengan 9? Okey, jadi kita nak buat sama-sama. Cikgu nak jelaskan jawapan dia. Macam mana nak dapat X sama dengan 9? Sama-sama boleh? Boleh ke sama-sama? Boleh. Okey, mana yang lelaki? Cikgu tak dengar suara lelaki. Boleh ke sama-sama yang lelaki? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi 56X tambah 3 sama dengan 507. Step pertama kamu tak payah nak terus selesaikan. Step pertama kamu cari kawan dia. Okey, kamu cari kawan dia. 56X ada tak kawan dengan 56X? Ada tak kawan 56X dekat situ? Tak ada. Tak ada. Pandai. Kenapa tak ada? Sebab dia seorang je ada X kat depan. Pandai. Dia seorang sahaja ada X. Dia seorang sahaja ada huruf. Okey, sekarang 3. 3 ni dia ada kawan dia tak dekat situ? Ada. Okey. Kawan dia adalah 507. Kenapa cikgu cakap 3 dengan 507 tu adalah kawan? Sebab dia orang nombor integer. Ya, dia orang nombor integer. Integer tu maksudnya apa? Dia tiada huruf. Dia tak ada huruf pun sebelah dia. 3 ni tak ada pun apa-apa huruf duduk sebelah dia. 507 ni pun tak ada apa-apa huruf duduk sebelah dia. Okey, jadi dekat sini. Dekat sini kamu boleh selesaikan. Macam mana? Kamu dah cari dah kawan dia. Kamu bawa kawan dia jumpa kawan dia. Jadi 56X ni duduk tempat dia, 507 ni duduk tempat dia. Yang kamu kena alih sekarang ni 3. Okey, sebelum dialihkan 3 ni di dalam keadaan positif ke negatif? Positif. Okey, positif. Okey, soalan cikgu kepada semua orang. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, dia jadi negatif. Bila kita dah jumpa kawan dia, boleh diselesaikan tak? Boleh. Boleh. 507 tolak 3. Dapat berapa 507 tolak 3? 504. Pandai 504. Okey, bila nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah di dalam keadaan darab ke bahagi? Darab. Pandai. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Bahagi. Jadi cikgu terus pergi kepada X sama dengan 504 bahagi dengan 56. Okey, masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? 84. Dapat 504 bahagi 56 kamu akan dapat 9. Itu cara dia. Okey, salin. Jawapan dia adalah 9. Okey, jelas ke semua macam mana cikgu dapat 9 tu? Boleh faham ke? Jelas. Boleh. Okey, Syahmi. Jelas ke Syahmi Fitri? Jelas. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi bila dah jelas, cikgu akan pergi pula kepada soalan nombor 2. Masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 2. Okey. Jadi tolong cikgu tekan kalkulator, tolong cikgu bagi tahu apa yang cikgu kena buat. Okey, soalan nombor 1 cikgu selesaikan dah. Sekejap kawan-kawan nak masuk. Soalan nombor 1 yang cikgu tunjuk dekat depan, semua dapat ke? Dapat. Okey. Jadi kita pergi pula kepada soalan nombor 2.
Soalan nombor 2, 12Y tambah 45 sama dengan 465. Sekarang ni Y sama dengan 35. Bila cikgu cakap Y sama dengan 30, yang warna biru ni apa warna biru ni? Jawapan. Ya, pandai. Warna biru ni adalah dia punya jawapan. Sekarang ni, sambil-sambil tu kamu boleh salin. Okey, cikgu tulis 12Y tambah 45 sama dengan 465. Okey, cikgu bulatkan 12Y. Ada tak 12Y ni ada kawan dia tak? Tak ada. Tak ada. Okey, 45 ni ada kawan tak? Ada. Apa kawan dia? 465. Bagus. Kenapa kita cakap 45 dengan 465 tu kawan? Sebab nombor integer. Ya, nombor integer ataupun dia tak ada huruf pun. Dia tak ada huruf pun duduk sebelah-sebelah dia. Jadi bila kamu kalau pergi sekolah, kamu dah tahu tu kawan kamu pergilah dekat kawan kamu. Nak jumpa kawan kita, nak tegur kawan kita, sama juga dengan 45 ni. Jadi 45 ni kita bawa dia pergi jumpa kawan dia. 12Y sama dengan 465. 45 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi Negatif. negatif 45. Untuk kita punya ni 45 dengan 465 boleh selesaikan ke tak? Boleh. Okey, cuba selesaikan. 465 tolak 45 dapat berapa? 420. Okey, bagus. Semua dalam ni kena ada kalkulator. Kena ada kalkulator. Okey, sekarang 12Y. 12Y. Nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah. Jadi dia dalam keadaan apa tu? Darab. Darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Bahagi. Pandai. Jadi dekat sini kita pindahkan 12 tu kita akan dapat 420 bahagi 12. 420 bahagi 12 dapat berapa? 35. Ya, pandai. Kita dapatlah 35. Nampak ni jawapan yang kita dapat macam seperti jawapan yang ditunjukkan di atas. Okey. Jelas ke contoh-contoh yang cikgu tunjuk ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Untuk siapa-siapa yang dah buat homework, bagus. Cikgu dah check sebenarnya. Kadang-kadang tu sampai cikgu lupa nak reply. Kalau cikgu lupa nak reply tu maksudnya betul semuanya lah. Okey. Jadi kita akan pergi pula kepada yang di bawah. Kita ambil satu soalan. Okey. Kita ambil dua soalan lah. Kita ambil dua soalan. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan ni. 283 tolak Z sama dengan 15Z tambah 11. Z sama dengan 17. Ini adalah dia punya jawapan. Okey, kita buat sama-sama. Dapat tak Z sama dengan 17? Okey, cikgu salin balik. 283 tolak. Kalau Z ni duduk seorang-seorang, apa nombor dia depan dia? 1. Ya, 1Z. Sama dengan 15Z tambah 11. Okey, kita cari kawan dia dulu. Kita cari kawan dia dulu. Okey, 283. Mana satu kawan dia? 11. Okey, pandai. Okey, negatif 1Z. Mana satu kawan dia? 15Z. Okey, pandai. Okey. Bila kita dah cari kawan dia, kita bawa dia pergi jumpa kawan dia. Yang warna biru duduk sebelah kiri. Negatif 1Z. Jadi 15Z ni kita kena pindah ke sana. 15Z. Dekat sini sebelum dipindahkan ni, dia dalam keadaan positif ke negatif? Positif. Okey, bagus. Jadi bila positif, pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Okey, negatif 15Z. Bagus pandai. Okey, sama dengan 11 dia stay dekat situ. 11 dia stay dekat situ. 283 sebelum dipindahkan, dia dalam keadaan positif ke negatif? Positif. Pandai. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Ya, sebab itulah dia jadi negatif 283. Dapat tak step pertama cikgu tunjuk kat depan ni? Dapat. Okey. Selesaikan. Negatif 1Z, negatif 15Z. Dapat berapa? Tekan kalkulator.
Dapat berapa? Negatif 14. Salah. Ni 14 je. negatif. Salah. Negatif 1, negatif 15. Tekan dalam kalkulator. Negatif 16. Ya, negatif 16 Z. Bagus. Sekarang kita selesaikan pula 11 tolak 283 dapat berapa? Negatif 272. Ya, kita akan dapat negatif 272. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Sebab apa? Negatif 16 ni duduk sebelah-sebelah. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Z sama dengan negatif 272 bahagi negatif 16. Tekan kalkulator dapat berapa? 17. Ya, kita akan dapat jawapan dia 17. Okey, jelas ke semua yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Boleh faham ke? Boleh. Yang lelaki cikgu nak semua orang sama-sama. Yang cikgu tunjuk dekat depan ni, boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, ni adalah homework nanti kamu boleh tengok balik macam mana cikgu selesaikan. Lepas tu siapa-siapa yang tak hantar, sila salin dan selesaikan hantar dekat WhatsApp cikgu. Okey, habis. Jadi cikgu akan tunjukkan dekat kamu cara nak belajar bab 7. Bab 7 dah belajar belum dekat sekolah? Dah. Tengah belajar. Ada yang dah, ada yang tengah belajar. Ada yang belum? Adakah yang belum belajar lagi bab 7 ni? Ada. Ada, okey. Ketaksamaan linear. Kenapa cikgu terang lu yang ni? Kenapa cikgu ajar lu yang ni? Yang ini, yang dekat depan ni, yang kita belajar ni, yang tiga-tiga soalan yang nota cikgu bagi ni, kita panggil dia persamaan linear. Apa tu maksud persamaan linear? Apa tu maksud persamaan linear? Okey, jadi kamu boleh tengok ni. 200, cikgu ambil contoh ni tau. 283 tolak Z sama dengan 15Z tambah 11. Sekarang ni Z kita berapa? Siapa boleh bagi tahu Z kita berapa? 1. Tak ni. Z kita berapa jawapan dia? 17. Okey, Z kita sama dengan 17. Z kita sama dengan 17. Dia nak rushing ke? Tahu lah. Okey, jadi sekarang ni Z kita sama dengan 17. Masukkan 17 tu ke dalam Z. Cikgu nak masing-masing kira. Cuba tekan kalkulator. 283 tolak Z. Z ni cikgu masukkan 17 sama dengan 15. Ni Z ni dekat sini kamu kena darab 17 tambah 11. Okey, masing-masing. Cuba tekan kalkulator. 283 tolak 17. 283 tolak 11. 17. Dapat berapa? 266. Cikgu tak dengar. 266. Okey, 266. Sekarang ni 15 darab 17. 15 darab 17 tambah 11. Dapat berapa? 266. Ya, 266. Itulah apa yang kita maksudkan dengan persamaan. Apa kata dasar bagi persamaan? Dia adalah sama. Sama apa? Sama apa benda yang sama tu? Dia yang dekat belah kiri, ni kiri kita. Nilai dia sama dengan di belah kanan. Sebab tu nama untuk bab ni adalah persamaan linear. Sebab apa? Sebab nilai di kiri sama dengan nilai di kanan. Jelas ke sampai situ? Jelas. Okey. Tak jelas. Kalau kurang jelas lagi, kita cuba ambil nombor 7. Masing-masing ambil nombor 7.
Okey. Jadi untuk nombor 7 ni, cikgu nak tunjuk dekat depan. Cikgu nak jelaskan lagi kenapa dekat kamu. Kenapa yang kita belajar ni nama dia persamaan linear. Okey, sekarang Z ni jawapan dia Z sama dengan 17. Okey, cikgu salin. 18Z tambah 9 sama dengan 298 tambah Z. Sekarang ni Z kita 17. Masukkan nilai 17 tu ke dalam Z. Lah, jadi Z kita ada dekat mana? Z kita yang pertama ada dekat sini. Masukkan 17 dekat sini. Dia akan jadi 18 dalam kurungan 17 tambah 9. Okey, yang kedua. 298 tambah Z. Z tu yang mana? Z tu yang ini. Masukkan 17 tu ke dalam Z. Kamu akan dapat macam ni. Ingat, selepas kamu masukkan nilai, kamu masukkan nilai ke dalam nombor, kamu kena letak. Cikgu letak apa tu dekat situ? Cikgu letak apa dekat tu? Ya, cikgu letak kurungan. Okey, selesaikan. Tekan je dalam kalkulator. 18 dalam kurungan 17 tambah 9. Dapat berapa? Tekan kalkulator. Dapat berapa? Cepat. Dapat berapa? 315. Ya, 315. Sekarang ni sebelah ni pula. 298 tambah 17. Dapat berapa? 315. Ya, 315. Inilah bab 6. Bab 6 kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, nama tajuk dia adalah persamaan linear. Apa yang dimaksudkan dengan persamaan? Kata dasar bagi persamaan adalah dia sama. Apa yang dimaksudkan dengan sama? Maksud dia sama dekat sini adalah bahagian kiri sama dengan bahagian kanan. Jelas ke? Jelas. Okey. Kalau ada soalan bagi tahu cikgu. Sekarang ni kita masuk bab 7. Bab 7 ni apa nama bab dia? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa nama bab 7 tu? Persamaan linear. Tak dengar. Persamaan linear. Itu bab 6. Ini bab 6. Ni bab 6. Sekarang kita masuk kepada bab 7. Apa tajuk bab 7? Kesamaan linear. Okey. Persamaan. Bab 7 nama tajuk dia adalah ketaksamaan linear. Bila cikgu tulis ketaksamaan, cikgu keluarkan ketaksamaan linear. Kalau tadi yang cikgu kurungkan warna merah ni dia sama. Sekarang ni bila kita masuk bab 7 dia dah jadi tak sama. Dia dah jadi tak sama. Kalau cikgu cakap tak sama tu daripada segi apa? Tak sama tu daripada segi kiri dengan kanan dia. Tak sama tu daripada segi kiri dengan kanan dia. Contoh, 5 sama dengan 5. 5 sama dengan 5. Betul tak cikgu tulis 5 sama dengan 5 tu? Betul. Okey, cikgu tunjuk Okey, kok kamu pening. Okey, cikgu tunjuk 2 tambah 3 sama dengan 4 tambah 1. 2 tambah 3 dapat berapa? 5. 5. 4 tambah 1 dapat berapa? 5. 5. Jadi bila kiri dengan kanan tu sama, kamu boleh pakai simbol ni. Ini adalah simbol sama dengan. Jelas ke sampai situ? Jelas. Okey. Sekarang ni, bagus. Sekarang ni 2 tambah 3 sama dengan 7 tambah 3. Okey, sekarang cuba tekan kalkulator. 2 tambah 3 dapat berapa? 5. 5. 7 tambah 3 dapat berapa? 10. 10. Sama tak kiri dengan kanan? Tak sama. Jadi bila tak sama, kamu tak boleh pakai simbol dekat tengah-tengah ni. Kamu kena potong dia macam tu. Kalau dia sama,
kamu boleh pakai simbol ni. Kalau dia tak sama, kamu tak boleh pakai simbol yang dekat tengah-tengah ni. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Okey, jadi salin dulu. Cikgu bagi masa untuk salin. Okey, jadi bila tak sama kita nak kena buat apa? Okey, kalau dia tak sama kita ada 4 simbol. 4 simbol untuk gantikan sama dengan ni. Kenapa kita tak boleh pakai sama dengan ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kenapa kita tak boleh pakai simbol sama dengan? Sebab tak sama. Ya, sebab nilai di kiri tak sama dengan nilai di kanan. Sebab nombor di kiri tak sama dengan nombor di kanan. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Jadi kamu tak boleh pakai simbol sama dengan ni. Jadi dalam bab 7, dia kenalkan kamu dengan 2 simbol dulu. Cikgu kenalkan kamu dengan 2 simbol. Okey, dah habis salin dah? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey. Simbol yang pertama cikgu nak bagi tahu kamu adalah anak panah yang pandang ke kanan. Mana kanan? Ni kan arah dia ke kanan. Simbol yang kedua cikgu nak ajar kamu adalah satu anak panah yang dia pandang ke kiri. Okey. Apa maksud kanan ni? Maksud kanan ni kita cakap dia apa? Kita cakap dia lagi besar. Salin. Okey. Apa yang pandang kiri ni? Kalau dia pandang kiri, kita cakap dia lagi kecil. Itu cara dia. Okey. Dah habis salin dah? Cikgu nak teruskan ni. Dah. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan dengan lagi besar? Okey, macam cikgu bagi tahu kamu, lagi besar ni, kalau kamu tengok simbol ni, cara guna dia. Bila kamu nak tahu cara guna dia, dia ada 2 bahagian. Apa 2 bahagian tu? Apa 2 bahagian tu? Okey, cikgu tunjuk dekat sini. Kalau dia ada 2 bahagian, bahagian yang pertama yang ini. Kita panggil bahagian terbuka. Kalau yang seterusnya, kita ada satu bahagian yang ini. Kita panggil dia bahagian tertutup. Ni salin tahu. Tengah salin ke? Tengah. Alamak. Okey, baik. Okey, kita ada 2 bahagian. Yang pertama kita cakap dia terbuka. Yang kedua kita cakap dia tertutup. Bila yang terbuka, bila yang tertutup. Dia tak kisah dia pandang kanan ke kiri ke, dia mesti ada 2-2 bahagian. Dia mesti ada 2-2 bahagian. Okey. Okey, sampai situ kamu kena faham. Di bahagian terbuka, sebelah sahaja kawasan yang bahagian terbuka mesti nombor besar. Nombor besar. Mesti nombor besar. Yang di bahagian tertutup ni mesti nombor kecil. Mesti nombor kecil. Okey. Mesti nombor besar dengan nombor kecil. Kat mana yang bahagian nombor besar ni? Di bahagian terbuka. Kat mana yang nombor kecil ni? Di bahagian tertutup. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Yang lain cikgu tak dengar lagi. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, baik. Okey, masing-masing boleh tengok. 7 dengan 10. Antara 7 dengan 10, mana lagi besar? 7 ke 10? 10. Pastikan kalau kamu nak guna simbol tu yang bahagian terbuka menghadap 10.
Tu cara dia. Okey. Negatif 3 dengan negatif 7. Mana lagi besar? Mana nilai dia lagi besar? Negatif 3. Ya, negatif 3. Pastikan yang bahagian terbuka tu menghadap negatif 3. Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi, cara tulis dia macam mana? Cara tulis dia, ingat balik nota kamu. Kalau dia pandang kiri, kita cakap dia lagi kecil. Cara tulis dia macam mana? 7 lagi kecil dari 10. Itu cara nak buat. 7 lagi kecil dari 10. Cara nak baca dia. Cara nak baca dia. Kalau nombor sebelah ni, cara nak baca dia macam mana? Kalau simbol dia pandang ke arah kanan. Kalau simbol dia pandang ke arah kanan, kita baca macam mana? Negatif 3 lagi besar dari negatif 7. Jelas ke yang cikgu ajar ni? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Silent dulu. Okey, cikgu bagi masa 1 minit. Sebelum cikgu teruskan. Kenapa? Cikgu Haikal dah balik dah? Cikgu Haikal dah balik? Okey, dah habis salin ke masing-masing? Dah. Okey. Kalau dah, kita pergi kepada worksheet kita. Ni worksheet kita. Okey, kita pergi kepada soalan A. Kita pergi kepada soalan A. Cikgu nak bagi kepada semua A, B, C, D, E, F. Okey. Jadi, kita nak pergi kepada soalan A. Kita pergi kepada soalan A. Sebelum cikgu terangkan, cikgu akan ajar macam mana kita nak cari nombor tu mana lagi besar, mana lagi kecil. Okey. Sekarang ni nombor ada berapa jenis? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Uzma, nombor ada berapa jenis? Tak tahu. Tak tahu. Aina Husna, nombor ada berapa jenis? 2 kot. 2. Okey, bagus. Ashraf Irfan, nombor ada berapa jenis? Tak tahu juga. 3. Tak pasti. Zarif, nombor ada berapa jenis Zarif? Tak pasti lah cikgu. Okey. Nombor ada 3 jenis. 3 jenis. Okey, ni nota cikgu sila salin. 3 jenis. Ni cikgu tunjuk ni macam mana ni? Kenapa cikgu tunjuk ni? Cikgu nak ajar kamu mana satu nombor besar, mana satu nombor kecil. Okey. Nombor yang pertama kita panggil nombor bulat. Nombor bulat ni selalunya tak ada masalah. Okey. Nombor bulat cikgu dah test tadi. Nombor bulat, cikgu tunjuk 3 dengan 5. Mana lagi besar 3 dengan 5? 5. Bagus. Jadi pastikan yang bahagian terbuka tu menghadap nombor 5. Okey, cikgu test lagi. Cikgu test lagi. 20 dengan 45. Mana lagi besar? 45. Okey, 45. Jadi pastikan bahagian terbuka tu menghadap 45. Okey, cikgu test. Last. 17 dengan 15. Mana lagi besar? 17. 17. Jadi pastikan bahagian terbuka tu menghadap 17. Okey, bagus. Okey, jadi tak ada masalah. Selalunya tak ada masalah lah untuk nombor bulat ni. Nombor bulat ni senang. Ni kita panggil nombor bulat. Nama lain dia apa? Nama lain dia integer. Integer. Ni salin tahu. Okey. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua. Mana jenis yang kedua? Jenis yang kedua kita cakap nombor perpuluhan.
Kita cakap dia nombor perpuluhan. Jadi, nombor perpuluhan ni cikgu ajar satu-satu ni supaya kamu boleh nampak Nombor perpuluhan ni macam mana kita nak tahu nombor dia lagi besar dengan nombor dia lagi kecil? Cara dia kamu comparekan, bandingkan nombor tu, bandingkan nombor. Tengok bandingkan nombor dari kiri ke kanan. Bandingkan nombor dari kiri ke kanan. Contoh cikgu buat 2.3 dengan 2.5. Mana lagi besar 2.3 dengan 2.5? 2.5. 2.5. Okey, bagus. Okey, kita tengok kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Okey, kiri nombor pertama dia 2. Nombor pertama dia 2. Jadi nombor dia sama tak? Sama. Sama. 2 dengan 2. Jadi kamu tak boleh bezakan lagi. Bila nombor dia sama, kamu tak boleh bezakan lagi nombor mana lagi besar, nombor mana lagi kecil. Okey, sekarang ni kamu lepas kalau dia dah sama, kamu pergi pindah ke kanan. Okey, kanan dia 3 dengan 5. 3 dengan 5 mana lagi besar 3 dengan 5? 5. Bermakna 2.5 lagi besar daripada 2.3. Jelas ke? Jelas. Okey, kita test lagi. Kita test lagi. 0.0178. 0.0189. Okey. Okey. Jadi kamu tengok. Pandang nombor tu daripada kiri ke kanan. Nombor pertama dekat belah kiri dia adalah 0. Nombor pertama dekat kiri yang nombor kedua ni adalah 0 juga. Okey, ke kanan. Bila dia sama, kamu pergi pindah ke kanan. Okey, pindah ke kanan. 0. Jadi dia sama lagi. Lepas tu kamu check lagi. Sini 1. Sini 1. Dia sama lagi. Bila dia sama lagi, tengok lagi nombor dekat kanan dia. Nombor dekat kanan dia 7 dengan 8. Jadi bila dia dah lain dekat situ, kamu check. 7 dengan 8, mana lagi besar? 8. 8. Bermakna yang bahagian terbuka mesti menghadap 0.0189. Okey, cikgu ajar lagi. Untuk siapa-siapa yang tak dapat. 2.09. Lepas tu 2.12. Macam mana nak check nombor tu lagi besar ataupun nombor tu lagi kecil? Pandang daripada kiri ke kanan. Okey, nombor pertama dia 2. Bila dia sama, teruskan pandang nombor yang seterusnya ke kanan. Okey, sini 0. Sini 1. Sini 0. Sini 1. Sini 0. Sini 1. 0 dengan 1 mana lagi besar? 1. 1. Bermakna yang bahagian terbuka mesti menghadap 2.12. Sebab apa? 2.12 lagi besar daripada 2.09. Jelas ke semua? Jelas. Itu kalau kita nak bandingkan nombor perpuluhan mana lagi besar dan mana lagi kecil. Okey semua? Okey ke? Okey. Okey, sekarang last 5.34 dengan 5.29. Mana lagi besar? Pandang daripada kanan ke kiri. Nombor pertama dia 5. Okey, bila dia sama, teruskan pandang nombor yang seterusnya. Sini 3, sini 2. Sini 3, sini 2. Sini 3, sini 2. 3 dengan 2, mana lagi besar? 3. Ya, bermakna 5.34 lagi besar daripada 5.29. Jelas ke? Jelas. Semua orang, cikgu nak dengar suara. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey. Nombor pertama nombor bulat. Nombor kedua nombor perpuluhan. Nombor ketiga, siapa boleh bagi tahu cikgu? Nombor ketiga nombor apa? Nombor pecahan. Pandai. Nombor pecahan. Okey. Jadi cikgu ajar kamu. 1/3 dengan 1/2. Mana lagi besar?
Macam mana kita nak tahu 1/3 dengan 1/2 mana lagi besar? 2/3. Okey, ada orang jawab 1/3. Zarif, mana lagi besar? 1/2. 1/2. Okey, seorang jawab 1/3, seorang jawab 1/2. Macam mana ni? Macam mana ni? Kita nak tahu mana lagi besar dan mana lagi kecil. Okey, jadi kamu tengok macam mana cikgu buat. Okey, pastikan semua orang ada kalkulator. Okey, step pertama dia kamu guna pecahan ni maksudnya bahagi. Apa bahagi apa ni? Atas bahagi bawah. 1/3. 1/3 dapat berapa? 1/3. Salah. 1/3. 0.3. 0.333 dan seterusnya. Okey, nombor 1/2. Ambil nombor atas dia 1 bahagi nombor bawah dia 2. 1/2 dapat berapa? 0.5. 0.5. Jadi barulah kita boleh tengok bila dia dah dalam keadaan pecahan, barulah kita boleh tengok mana satu nombor besar, mana satu nombor kecil. Nombor pertama dia kamu pandang daripada kiri ke kanan. Okey, nombor pertama dia 0, 0. Okey, teruskan. Ini 3, ini 5. 3 dengan 5 mana lagi besar? 5. 5. Bermakna 1/2 lagi besar daripada 1/3. Jelas ke semua? Jelas. Yang lelaki tak dengar suara. Jelas ke? Jelas. Okey. Bagus. Okey, cikgu terus pergi. Cikgu tunjuk pula contoh yang seterusnya. Salin tahu ni tahu. Semua kat depan ni salin. 2/3. Tak nak lah asyik 3 je. 2/5 dengan 4/10. Macam mana nak tengok lagi besar, lagi kecil? Okey. Tekan kalkulator sama-sama dengan cikgu. Ambil nombor atas bahagi nombor bawah. 2 bahagi 5. 2 bahagi 5 dapat berapa? 0.4. Okey, kita dapat 0.4. Pandai. Okey, 4 bahagi 10 dapat berapa? 0.4. Okey, 0.4 juga. Bila dia sama, kita nak buat letak simbol apa? Sama dengan kita lari topik. Tapi cikgu nak kamu faham yang tu dulu. Okey, cikgu terus. Itu kalau dia sama. Kiri 0.4, kanan 0.4. Tak ada lagi besar, tak ada lagi kecil. Nilai dia sama. Bila nilai dia sama, kita boleh terus pakai simbol sama dengan. Okey. 7/10 dengan 4/5. 4/5. Okey, sekarang kita cek. 7/10. 7 bahagi 10 dapat berapa? 0.7. 0.7. Pandai. 4 bahagi 5 dapat berapa? 0.8. 0.8. Okey, kita cek. Nombor pertama dia 0. Nombor pertama dia 0. Bila sama, teruskan pandang ke arah kanan. Nombor kedua dia 7. Nombor kedua dia 8. 7 dengan 8, mana lagi besar? 8. Okey, bermakna 4/5 lagi besar daripada 7/10. Itu cara kita nak tengok nombor mana lagi besar dan nombor mana lagi kecil. Jelas ke semua? Jelas. Yang lain mana ni? Jelas ke yang lain? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Dah habis salin belum? Dah. Okey, kita nak buat latihan ni. Boleh ke kita nak buat latihan ni? Boleh. Okey. Okey. Jadi masing-masing okey, jadi masing-masing cikgu ambil gambar kejap cikgu takut ni. Okey, gunakan contoh. Cikgu ambil gambar ni bukan apa, cikgu takut ada yang tak sempat salin. Okey, kejap Okey. Jadi berdasarkan yang cikgu ajar kamu, kamu boleh tengok soalan A, B, C.
Sekarang ni dia ada tempat kosong tau dekat tengah-tengah. Cikgu nak kamu semua buat macam ni. Cikgu nak kamu semua buat macam ni. Tengah dengar ke? Tengah dengar ke semua? Ya. Okey. Ya. Soalan A. Negatif 8 kotak. Negatif 18. Mana satu nombor lagi besar? Negatif 8. Sekejap. Cikgu nak bersin. Okey, negatif 8 dengan negatif 18. Maksudnya siapa lagi besar? Negatif 8. Negatif 8. Jadi, bahagian yang terbuka mesti menghadap negatif 8. Jelas ke sampai sini? Boleh faham? Jelas. Okey. Kalau dia pandang kanan, kalau simbol ni pandang kanan, dia lagi besar ke lagi kecil? Tengok balik nota. Lagi besar. Ya, jadi kita tulis dekat bawah dia negatif 8 lagi besar dari negatif 18. Ni jawapan dia. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Okey. Sekarang berdasarkan yang cikgu buat soalan A, buat step dia sama B sampai F. Selesaikan B sampai F, lepas tu WhatsApp cikgu jawapannya. Boleh ke? Boleh. Okey. Dah. Dah siap dah? Wow. Kena ada ayat dekat bawah ni Kena ada ayat dekat bawah ni. Cikgu nak tengok ayat dia. Dah siap hantar dekat cikgu Dah. Oh dah. Dah hantar kat cikgu. Dah hantar kat cikgu. Cikgu nak check. Okey, bagus. Dah dia anda hantar. Bagus Zarif. Zarif memang mantap. Laju macam DP kereta.
Okey, Qayyim Aufa. Bagus. Pandai. Betul semuanya. Okey, cikgu tunggu yang lain lagi. Yang lain tengah buat ke? Ashraf Irfan dah siap ke Ashraf? Tengah buat cikgu. Okey. Okey, cikgu bagi masa lagi Cikgu bagi masa. Gunakan masa yang cikgu bagi sebaik-baiknya. Sebab apa? Sebab masa ni bergerak. Masa ni bergerak. Masa tak tunggu kita. Okey. Nanti siapa-siapa yang dah hantar tulis nama tau, sertakan nama dekat bawah. Cikgu nak tengok. Papan putih cikgu ke bawah. Okey, cikgu ke atas dah. Okey. Terima kasih Nias. Okay, ini siapa namanya? Okey, Aina Husna. Bagus. Okey, cikgu bagi masa Cikgu bagi masa lagi 4 minit masing-masing boleh terus buat. Okey, bagus. Salin sekali Cikgu nak masing-masing salin sekali. Macam dekat yang ni. Macam yang ni. Tulis sekali. Mana lagi besar, mana lagi kecil. Salin macam tu. Sebab cikgu nak kamu boleh tahu simbol lagi besar yang mana, simbol lagi kecil yang mana. Oh yo, bagusnya. Siapa ni namanya ni? Tulis nama sekali Salihah. Bagus Salihah. Okey, bagus Nias. Teruskan sampai F. Okay, ni siapa namanya ni? Sekejap Tulis nama sekali Cikgu nak save nombor. Okey, Izhana. Bagus Izhana. Pandai. Mana Izhafi ni? Izhafi cikgu ingat DP dia. DP Monkey di Luffy. Okey, pandai. Bagus. Okey, cikgu masih menunggu. Ashraf Irfan dah dapat buat. Syahmi Fitri. Syahmi Fitri dah hantar dah? Okey, dapat buat tak ni? Izhafi. Mana lagi yang lain ni?
Okey, 1 minit lagi. Lepas tu cikgu akan tunjuklah macam mana nak selesaikan B, C, D, E, F. Darren dapat buat tak Darren? Alamak, hilang. Boleh. Darren dapat buat tak tu Darren? Boleh. Tengah buat ke? Ya. Okey. Okey, jadi cikgu check lagi, cikgu bagi peluang lagi ni. Cikgu bagi peluang lagi. Okey, bagus Uzma. Pandai. Okey. Okey, bagus Izhafi. Pandai. Okey, cikgu masih menunggu. Cikgu masih menunggu. Sebab kalau cikgu tak dapat nak pastikan kamu dapat selesaikan yang ni, cikgu risau kalau cikgu teruskan, kamu akan lagi pening. Okey, buat dulu yang ni dulu. Buat dulu yang ni. Okey, dah siap hantar dekat cikgu. Cikgu nak tanya siapa lagi? Uzma. Elisa. Elisa dapat buat ke Elisa? Elisa dengar ke Dapat, cikgu? cikgu. Okey, dapat. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan macam mana nak guna simbol ketaksamaan ni. Okey, jadi kita tengok dulu kepada soalan B. Masing-masing boleh tengok kepada soalan B. Okey, soalan B. 0.5 dengan 0.05 mana yang lagi besar, mana lagi kecil. Okey, yang dah buat, bagus. Okey, jadi sekarang kita check sama-sama jawapan. Okey. Boleh ke cikgu nak mulakan? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh ke cikgu mulakan untuk buat sama-sama? Boleh. Okey. Okey, jadi kita akan check. Okey. Pertama sekali kita check nombor mana lagi besar. 0.5 dengan 0.05. Macam cikgu cakap, kita mula daripada kiri ke kanan. 0, ini 0. Jadi sama. Dia adalah nombor yang sama. Kita teruskan. 5 dengan 0. 5 dengan 0 mana lagi besar? 5. 5. Maksudnya simbol kita mesti yang terbuka tu menghadap 0.5. Jadi anak panah kita pandang mana tu? Anak panah kita pandang kanan ke kiri? Kiri. Kanan. Kanan. Ni kanan. Jadi cara baca dia adalah 0.5. Kalau lagi kanan, kita baca macam mana? 0.5 lagi besar dari 0.05. Ni jawapan dia. Ini adalah jawapan untuk B. Jelas ke semua? Jelas. Okey, yang lain nak dengar suara sikit? Okey, bagus. Inilah jawapan untuk B. Okey, jadi cikgu teruskan untuk soalan C. Cikgu teruskan untuk soalan C. Ni cikgu buat. Untuk soalan C. Mana soalan C? Okey. Untuk soalan C. Sekejap lepas tu D. Cikgu susun kejap Cikgu buat kemas-kemas ni. Bukan untuk cikgu ni, untuk kamu ni. Kalau ikut cikgu, cikgu nak buat berterabur je. Okey, lepas tu soalan D. Lepas tu cikgu selesaikan soalan E. Tengok betul-betul. Okey, kita pergi kepada satu-satu. Cikgu buat slow-slow. Bukan untuk cikgu, untuk kamu. Okey, kita selesaikan slow-slow. Kita pergi kepada soalan C. 1/5 dengan 1/3. Macam mana kita nak tahu dia lagi siapa lagi besar? Siapa boleh bagi tahu step pertama? Bahagi. Bahagi. Apa bahagi apa? 1/5. Pandai. Nombor atas bahagi nombor bawah. 1/5 dapat berapa? 0.2. Pandai. Okey, bagus. Okey, sekarang
Nombor atas bahagi nombor bawah. 1 bahagi 3. Kita dapat berapa? 0.333. Okey, 0.333. Jadi, itu adalah cara kita nak check. Kita nak periksa nombor pecahan mana lagi besar dan nombor pecahan mana lagi kecil. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi kita nak tengok nombor mana lagi besar, nombor mana lagi kecil. Tengok daripada kiri ke kanan. Sini kosong. Sini kosong. Jadi tak payah kita teruskan kepada nombor yang seterusnya. Sini 2, sini 3. Mana lagi besar? 2 ke 3? 3. 3. Bermakna simbol kita yang terbuka tu menghadap 1/3. Jelas ke sampai situ semua? Jelas. Yang Jelas. lain Jelas. boleh. Okey, bagus. Sekarang Jelas. anak panah kita ni pandang kiri. Kalau pandang kiri lagi besar ke lagi kecil? Lagi besar. Lagi kecil. Kalau dia pandang kanan, kalau anak panah tu pandang ke arah kanan, ni kanan, maksudnya dia lagi besar. Kalau dia pandang kiri, kita tulis lagi kecil. 1/5 lagi kecil dari 1/3. Ini jawapan dia. Salin. Siapa-siapa yang salah, sila salin. Okey, jelas ke untuk soalan C? Boleh faham ke soalan C dan B ni? Boleh. Okey. Yang lelaki tak dengar pun suara. Boleh faham ke? Alamak. Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan D. Kita tukarkan dulu negatif 1/3 kepada pecahan. Jadi nak tukarkan dia, negatif 1 bahagi 3 dapat berapa? Dapat berapa masing-masing? 0. Tak dengar. Dapat berapa? 0.3. 0.33. Salah. Dia ada negatif dekat sini. Cuba bahagi balik. 1. Ha. 1. Dapat berapa masing-masing? Negatif 1 bahagi 3 dapat berapa? Negatif. Ya, negatif 0.33. Jadi ni simbol negatif tahu sekarang. Negatif 0.33 dengan negatif 0.667. Kalau negatif nak baca macam mana? 0 dengan 0. Okey, sama. Sekarang nak baca 3 dengan 6 ni, kamu jangan pandang dia 3. Kamu jangan pandang dia 6. Kamu baca negatif 3 dengan negatif 6. Mana lagi besar? Negatif 3. Iya, bila kita tahu negatif 3 lagi besar, maksudnya simbol kita yang terbuka tu menghadap kepada negatif 1/3. Itu cara untuk jawab soalan D. Jelas ke semua? Jelas. Okey, yang lain. Jelas ke? Jelas. Okey. Sekarang anak panah kita ni menghala ke arah kanan. Kalau kanan lagi besar ke lagi kecil? Lagi besar. Jadi jawapan dia negatif 1/3 lagi besar dari negatif 0.667. Ini adalah cara nak jawab. Itu soalan D dia kat situ. Okey, boleh faham ke? Boleh. Okey. Sekarang cikgu teruskan soalan E. 8.6 dengan 8.9. Kalau dia perpuluhan, pandang daripada kiri ke kanan. Kiri kita 8. 8. Oh, sama. Tak payah. 6 dengan 9. 6 dengan 9 mana lagi besar? 9. 9. Maksudnya yang bahagian terbuka mesti menghala ke 8.9. Sekarang anak panah kita pandang kiri. Kalau pandang kiri lagi besar ke lagi kecil? Lagi kecil.
Okey, Kecil. 8.6 lagi kecil dari 8.9. Ni jawapan untuk E. Itulah cara buat soalan B, cara buat soalan C, cara buat soalan D dan cara buat soalan E. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. 2 orang je jawab boleh. Mana yang lain? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Bagus. Okey, last. Cikgu akan tunjuk kepada soalan F. Jadi cikgu harap masing-masing sempatlah salin. Okey, untuk soalan F, cikgu mula tunjukkan macam mana nak selesaikan soalan F. Cikgu tunjuk dekat sini. Okey, kamu boleh tengok. Okey, soalan F. Cikgu buat dekat belah bawah ni. Okey, soalan F. Negatif. Dia ada negatif ni. Cara baca negatif ni macam ni. Dia tak sama. Negatif 0.55 dengan negatif 0.56. Cara nak baca dia, kita tengok daripada kiri ke kanan. Kosong. Kosong. Kosong, kosong. Bila sama tak ada masalah. Kamu terus pandang seterusnya. Jangan baca dia 5. Jangan baca dia 5. Ni negatif 5. Ni negatif 5. Jadi dekat sini, nombor dia sama juga. Bila nombor dia sama juga, kita terus pandang kepada nombor yang seterusnya. 5. Ni negatif 5. Ni negatif 6. Negatif 5 dengan negatif 6, mana lagi besar? Negatif 5. Iya. Jadi yang bahagian terbuka mesti menghadap kepada negatif 0.55. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Jadi bila simbol tu dia pandang kanan, dia lagi besar ke lagi kecil? Lagi besar. Okey, jadi cara kita tulis negatif 0.55 lagi besar dari negatif 0.56. Ni jawapan dia. Inilah simbol ketaksamaan tu. Kalau kamu tengok bahagian kiri dengan kanan lain. Jelas ke? Boleh faham? Salin tau. Boleh. Okey, bagus. Uzma dapat salin tak semua? Dapat. Okey. Ashraf Irfan dapat salin tak semua? Dapat. Okey, inilah cara buat B, C, D, E, F. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey. Boleh. Habis. Walaupun kita nampak simple, tapi yang simple inilah ramai yang salah. Okey, jadi cikgu nak masuk kepada graf. Kita tengok pula kepada soalan ada graf. Kejap. Ada kawan kamu hantar apa-apa ke? Buat semua. Ya, buat semua tadi. Okey, jadi cikgu nak ajar kamu kalau ada graf. Dia soalan ni, dia ada graf. Macam mana nak buat ni? Okey. Jadi cikgu bagi nota dulu. Cikgu bagi nota. Okey, masing-masing boleh tengok di hadapan. Sekejap. Cikgu minta izin dekat kamu semua. 2 minit. 2 minit. Graphing linear. Jelas ke setakat ni boleh faham ke yang cikgu ajar? Okey ke semua? Okey. Yang lain macam mana? Okey ke? Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu nak ajar kamu pasal graf pula. Okey, sekarang cikgu dah ajar kamu pasal 2 simbol. Okey, sama-sama dengan cikgu. Kalau simbol ni pandang kanan, kita panggil apa? Apa nama simbol ni? Kalau dia pandang kanan, kita cakap apa? Lagi besar ke lagi kecil? Lagi kecil. Salah. Lagi besar. Ya, lagi besar. Kalau dia pandang kanan, kita cakap dia lagi besar. Kalau simbol yang kedua, kalau dia pandang kiri, nak panah ni pandang kiri, kita cakap dia lagi besar ke lagi kecil? Kecil. Ya, lagi kecil. Sekarang ni bila cikgu cakap X lagi besar daripada 5.
Apakah nilai-nilai yang boleh cikgu gantikan ke dalam X? 1. Salah. Kalau cikgu gantikan 1, 1 lagi besar ke daripada 5? Tak. Jadi okey, 7 tu betul. Kalau cikgu gantikan dengan 5, betul tak 5? Tak. Kenapa Tak. tak? Sebab dia punya Ya, simbol. dia simbol dia sama. Dia sama. Kalau simbol dia sama, kita kena pakai simbol sama dengan. Jadi nombor berapa? Nombor apa yang cikgu kena gantikan yang betul? Masing-masing. Lepas nombor 5 apa? 6. 6. Kalau cikgu gantikan 6 lagi besar daripada 5, betul tak? Salah. Betul lah. 6 Betul. kan lagi besar daripada 5. Okey. Okey, kalau cikgu gantikan nombor 7, betul tak? Kamu tulis 7 lagi besar daripada 5. Betul tak 7 lagi besar daripada 5? Betul. Sebab itulah kamu kena ingat yang ini. Itulah yang cikgu kena, kamu kena ingat simbol ni. Kalau cikgu cakap gantikan 8. 8 lagi besar daripada 5. Betul tak? Betul. Kalau cikgu cakap 9 lagi besar daripada 5. Betul tak? Betul. Sebab itulah cikgu terang banyak kali kalau dia pandang kanan. Bukan kita hanya kena ingat dia punya simbol ni. Kita kena ingat sekali dia punya ayat ni. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Sekarang bila cikgu kata X lagi kecil daripada 5. Apakah nombor yang cikgu boleh gantikan ke dalam X? 3. Apa? Okey, 3 betul dah. Kalau cikgu gantikan dengan 4. Okey, pandai ada orang jawab 4 tadi. 4. Okey, kalau cikgu gantikan 3. Baca. Kalau cikgu gantikan 3, baca 3 lagi kecil dari 5. Betul tak 3 lagi kecil dari 5? Betul. Okey, kalau cikgu gantikan dengan 2. 2 dekat X ni. 2 lagi kecil dari 5. Betul tak? Betul. Okey, kalau cikgu gantikan 1 lagi kecil daripada 5. Betul tak? Betul. Sebab itulah kamu kena ingat juga. Kalau dia pandang kanan, dia lagi besar. Kalau dia pandang kiri, dia lagi kecil. Itulah yang cikgu cuba highlight. Bukan semata-mata kita tengok nombor belah mana lagi besar, nombor belah mana lagi kecil. Kita nak kena faham juga simbol ni kalau dia pandang kanan, dia lagi besar. Kalau dia pandang kiri, dia lagi kecil. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu nak tambah lagi 2 simbol. Cikgu nak tambah lagi 2 simbol. Simbol dia ada misai dekat bawah. Simbol ni apa benda simbol ni? Simbol ni adalah gabungan daripada lagi besar tambah sama dengan. Jadi sama dengan dekat bawah ni, dia gantikan dekat sini. Jadi nama simbol ni kita cakap apa? Lagi besar. Ni salin tau, semua tahu. Lagi besar dan sama dengan. Lagi besar dan sama. Tu maksud dia. Kenapa cikgu cakap dia lagi besar? Siapa boleh tahu kenapa cikgu cakap dia lagi besar dan sama? Sebab dia pandang kanan ke kiri? Kanan. Kalau dia pandang kanan, maksudnya dia lagi besar. Sekarang ni cikgu hanya tambah sama dengan. Bila kamu nampak sama dengan dekat bawah ni, maksudnya dia ada sama di bawah. Okey. Jadi apa beza di atas? Apa beza nombor 1 dengan nombor 2? Okey, X lagi besar dan sama dengan 5. Okey, kalau cikgu gantikan sama dengan 5, X sama dengan 5. Okey, dekat sini dikira sebagai betul. Sebab apa? Sebab dia ada ayat sama. Jadi X tu boleh juga digantikan dengan nombor 5. Jelas ke? Jelas. Kalau kita gantikan dengan nombor 6, X lagi besar daripada nombor 6. Betul. X lagi besar daripada nombor 7. Betul. 8 lagi besar daripada nombor 5. Betul. Apa beza dia dengan nombor 1? Dekat nombor 2 kita ada 5. Dekat nombor 1 dia tak ada 5. Boleh faham ke perbezaan dia di situ? Boleh.
Bagus. Yang lain jelas ke yang lain? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, ini nombor 3, ini nombor 4. Cikgu buat pula dia pandang kiri. Sekarang ni dia ada simbol dekat belah bawah dia. Simbol dekat belah bawah ni adalah gabungan daripada lagi kecil tambah sama dengan. Macam mana tu? Dia punya nama adalah lagi kecil dan sama. Bila cikgu cakap X lagi kecil dan sama dengan 5, maksudnya kamu kena ingat, dia sama je macam dekat atas. Cumanya dia mula dengan 5. Lepas tu dia terus mengecil. Sebab apa dia terus mengecil? Sebab dia pandang kiri. Kalau dia pandang kiri, dia terus mengecil. 5, 4, 3, 2 dan seterusnya. Jelas ke semua? Jelas. Beza dia. Nombor 3 dengan nombor 4 hanya pada 5. Tu beza dia. Okey ke? Setakat ni boleh faham? Boleh. Okey, cikgu Boleh. bagi masing-masing salin. Cikgu bagi masing-masing salin. Wow, Zarif dah belajar ke kat sekolah? Okey, bagus. Okey, ni soalan nombor 1, 2, 3 dan 4. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan? Setakat ni okey? Jelas. Okey. Okey. Yang lelaki cikgu nak dengar suara sikit. Okey ke? Okey. Okey. Jadi, cikgu akan tunjukkan kalau kita pakai dalam graf. Kalau kita pakai dalam graf. Dia ada graf tau. Dia ada graf. Mana graf dia? Ini graf dia. Jadi cikgu akan ajar graf dia dekat sini. Senang je, tak susah pun. Okey. Kalau kita nampak simbol dia nombor 1, maksudnya dia tak ada sama dengan. Bila dia tak ada sama dengan, kamu buat kosong. Simbol nombor 3, dia tak ada sama dengan. Bila dia tak ada sama dengan, kamu buat bulatan kosong. Nombor 1 ni dia pandang kanan ke kiri? Nombor 1 tu dia pandang kanan ke kiri? Kanan. Jadi anak panah dia ke kanan. Nombor 3 dia pandang kanan ke kiri? Kiri. Okey, kiri ni kiri. Jadi anak panah dia bawa dia pandang kiri. Jelas ke sampai situ? Jelas. Ni anak panah anak panah ni. Okey, seterusnya nombor 2. Dia ada sama dengan tak? Ada. Ada. Bila ada sama dengan, kamu hitamkan. Okey, sekarang simbol dia pandang kanan ke kiri? Kanan. Ya. Jadi inilah simbol yang nak masukkan dalam graf nanti. Okey, nombor 4 dia ada sama dengan tak? Ada. Ada. Jadi kamu hitamkan. Okey, sekarang dia pandang kanan ke kiri? Kiri. Ya. Jadi kamu hitamkan dan anak panah dia macam tu. Okey, salin salin. Sebelum kita buat, cikgu nak terangkan, kamu kena salin dulu. Okey, jadi cikgu harap masing-masing dah sempat salin. Cikgu akan tunjuklah macam mana nak selesaikan. Okey, jadi kita pergi dulu kepada soalan nombor 1. Kita pergi dulu kepada soalan nombor 1. Boleh ke cikgu mula terang ni? Boleh. Boleh. Okey. Jadi masing-masing tengok kepada soalan nombor 1. Sekarang ni dia pakai simbol ni. Dia pakai simbol ni. Kalau dia pakai simbol ni, dia ada sama dengan tak? Ada. Jadi kamu hitamkan. Sekarang dia pandang kanan ke kiri? Kiri. Ya, dia pandang ke arah kiri. Jadi bawa anak panah pandang ke kiri. Dekat mana ni letak? 1. Okey, 1 ni kamu cari 1 dekat sini. Okey, ni 1. Hitamkan atas 1 tu. Lepas tu anak panah tu bawa sampai ke hujung. Inilah jawapan nombor 1. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Boleh. Yang lain macam mana? Boleh faham ke? Boleh.
Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan selesaikan nombor 2. Cikgu tunjuk pula soalan nombor 2. Okey, cikgu tunjuk pula soalan nombor 2. Okey, sekarang ni simbol dia dekat sini dia macam ni. Okey, bila dia macam tu dia ada sama dengan tak? Tak ada. Tak ada. Jadi kita bulat kosong. Sekarang dia pandang kanan ke kiri? Kanan. Iya, jadi kita punya anak panah macam ni. Kat mana nak letak? Ni negatif 2. Cari negatif 2. Ni negatif 2. Letak yang bulatan kosong tu atas negatif 2. Tarik anak panah sampai hujung. Jadi inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan terus tunjukkan contoh nombor 3. Cikgu akan terus tunjukkan contoh nombor 3. Okey, jadi cikgu tunjukkan contoh nombor 3 ni kamu kena tengoklah betul-betul. Okey. Contoh nombor 3 bila anak panah dia macam ni. Bila simbol ketaksamaan dia macam ni. Ada sama dengan tak dekat situ? Ada. Bila ada, kita nak bulat kosong ke hitam kan? Hitamkan. Okey, sekarang ni cari nombor 4. Okey, cari nombor 4. Kita hitamkan atas nombor 4. Sekarang simbol dia ni dia pandang kanan ke kiri? Kiri. Jadi ambil pembaris, gariskan terus ke kiri. Jelas ke? Jelas. Okey, ni nombor 3. Kemudian cikgu buat pula nombor 4. Cikgu buat pula, tak naklah nombor 4. Cikgu buat pula nombor 5. Cikgu buat pula nombor 5. Tengok simbol dulu. Tengok simbol dulu. Simbol dia adalah macam ni. Bila simbol dia macam ni, maksudnya dia ada sama dengan tak? Ada. Ada. Jadi bila dia ada sama dengan, kita hitamkan. Hitamkan dekat mana? Negatif 5. Cari ni cikgu tak ajar lagi. Kejap Sorry. Okey, sampai situ dahulu. Okey, jadi berdasarkan yang cikgu terangkan nombor 3 ni, jelas ke nombor 3? Boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Nombor 1 dengan 2 boleh faham? Boleh. Okey, yang lain? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi berdasarkan penerangan cikgu di yang tadi, cikgu nak kamu buat soalan A, B, C. Cikgu nak kamu buat soalan A, B, C. Buat soalan A, buat soalan B, buat soalan C. Jadi lepas ni cikgu nak ajar benda yang terakhir. Okey. Boleh ke cuba buat? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Cuba buat. Lepas tu hantarlah dekat cikgu. Cikgu, Ya? ini kan sebelum kita tes. Okey. Cikgu, Ya. negatif 5 tu kecil kan cikgu? Negatif 5? Mana negatif 5? Dekat A. Negatif Dekat- 5 nombor paling kecil kan? Oh, tak payah tulis negatif 5 tu. Tengok dekat sini je. Negatif 5 tu tak apa. Jangan pandang negatif 5 tu. Kamu tengok dekat sini je. X lagi kecil daripada 3. Pakai simbol mana? Pakai simbol ni ke pakai simbol ni? Cikgu. Okey. Wow, Ashraf Irfan dah siap. Bagus. Ashraf Irfan. Senang je kan?
Okey, bagus Uzma. Uzma dah siap. Okey, cikgu bagi lagi 5 minit. Pandai. Okey, cikgu tengah check masing-masing. Okey, tak apa Izana, jangan risau. Sebenarnya kena ada graf tu, tapi tak apa. Masing-masing hantar je kat cikgu. Nanti cikgu akan checkkan. Kita buat sama-sama dekat depan. Bagus Saleha. Okey, pandai. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Okey, cikgu bagi masa. Cuba untuk buat. Cuba untuk buat. Kalau tak nanti tak faham nanti. Okey. Okey, dapat buat tak ni? Cikgu risau ni. Tapi tak apa. Dah ramai dah hantar. Dalam 11 orang juga. Okey, pandai. Bagus. Okey, Ashraf Irfan dah hantar dah, Ashraf Irfan. Dah. Okey, bagus. Cikgu masih menunggu yang lain. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu ada satu benda lagi lepas ni cikgu ada lagi satu benda nak ajar. Cikgu ada lagi satu benda nak ajar. Okey, tapi kamu kena faham dulu ABC dekat depan ni. Kamu kena fahamkan satu-satu macam mana cikgu selesaikan dekat depan. Okey, boleh ke cikgu mula tunjuk dekat depan ni? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, jadi nak selesaikan ni senang je. Kamu tengok simbol dia. Simbol dia sekarang dia ada sama dengan tak?
Tak ada. Tak ada. Jadi kamu cari 3. Ini 3 atas 3. Kalau tak ada sama dengan kamu bulatkan kosong. Jelas ke semua? Jelas. Sekarang ni simbol ketaksamaan tu pandang kiri ke kanan? Kanan. Ni. Kiri. Ya, kiri. Jadi bawa je anak panah tu pandang sampai habis ke kiri. Itu jawapan A kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey, yang lain? Okey, bagus. Okey, B. Sekarang simbol kita lagi besar dan sama dengan. Lagi besar dan sama dengan. Sekarang dia ada sama dengan tak? Ada. Jadi bila dia ada sama dengan, kamu cari negatif 3. Ini negatif 3. Kamu bulatkan hitam. Titikkan hitam. Sampai situ jelas ke semua? Jelas. Sekarang ni simbol ketaksamaan kita tu pandang kanan ke kiri? Kanan. Jadi kita ambil anak panah, gariskan sampai ke hujung kanan. Itu sahaja. Itu jawapan untuk B. Jelas ke untuk B? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Jadi untuk C, tengok simbol dia dulu. Simbol dia macam ni. Lagi kecil dan sama dengan. Bila cikgu cakap lagi kecil dan sama dengan, dia ada sama dengan tak? Ada. Ada. Jadi 2 ni 2. Atas 2 ni kamu buat bila ada sama dengan. Bulat kosong ke titik hitam? Titik hitam. Ya, betul. Jadi sekarang baru kita tengok anak panah tu. Kita tengok simbol ketaksamaan kita. Menghadap kiri ke kanan? Kiri. Jadi ambil garis lurus, gariskan terus ke kiri sampai hujung. Itu sahaja jawapan A, B, C. Jelas ke semua? Jelas. Yang lain macam mana yang lain? Cikgu tak dengar pun suara. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Yang lelaki cikgu tak dengar suara. Jelas ke yang lelaki? Jelas. Okey, bagus. Okey. Jadi cikgu nak kamu cuba selesaikan soalan A, B, C, D. Sekarang cikgu ajar kamu. Sekarang ni cikgu ajar kamu. Cikgu ajar A dulu. Kita letak huruf. Okey, X. Cikgu letak huruf X. Cikgu tengok simbol ni. Dia titik hitam. Bila dia titik hitam, dia ada sama dengan tak? Ada. Okey, sekarang ni kalau kamu confuse, okey, mula-mula sekali dekat sini tulis ketaksamaan linear. Tadi daripada persamaan kita buat dekat graf, sekarang daripada graf kita keluarkan. Jadi X, X. Sekarang kita punya ketaksamaan, anak panah dia pandang kanan, maksudnya ketaksamaan kita pun pandang ke kanan juga. Jelas ke sampai situ? Boleh faham? Kita nak tahu dia dulu pandang kiri kanan dulu. Jelas ke? Jelas. Yang lain? Jelas. Okey. Jadi sekarang dia titik hitam dekat sini. Bila dia titik hitam, dia ada sama dengan tak? Ada. Ada. Tulislah sama dengan. Sekarang cari nombor apa yang dekat dia titik hitam tu. Nombor negatif 4. Jadi jawapan untuk A adalah X lagi besar dan sama dengan negatif 4. Okey, itu soalan A. Okey, cuba buat soalan B, C, D. Masing-masing cuba buat soalan B, C, D. Cikgu bagi masa. Boleh ke cuba buat soalan B, C, D? Boleh. Okey, cuba buat.
Okey, bagus. Okey, Arisha dapat buat tak tu Arisha semua ni? Dapat. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Boleh tengok di hadapan. Cikgu akan selesaikan macam mana nak buat. Okey, sekarang kita akan selesaikan soalan B. Letak dulu huruf dia X. Letak dulu huruf dia X. Sekarang anak panah dia pandang kiri ke pandang kanan? Kiri. Ni ke kiri, nampak ni, dia ke kiri. Jadi simbol ketaksamaan kita pun mesti ikut anak panah tu. Dia mesti pandang kiri. Okey, sekarang ni kita tengok pula, lepas kita tengok anak panah, kita tengok pula yang bulatan dekat tengah. Dia bulatan kosong ke titik hitam? Kosong. Jadi dia kosong, dia tak ada sama dengan dekat bawah dia. Jadi sini dia jatuh dekat nombor -1. Inilah jawapan B. Jelas ke semua untuk soalan B? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Untuk soalan C pula, cikgu tulis X. Sekarang anak panah ni kanan ke kiri? Anak panah tu menghadap kanan ke kiri? Kanan. Jadi Kanan. maksudnya simbol ketaksamaan kita hadap kanan ke kiri? Kanan. Ya, dia menghala ke kanan juga. Sekarang tengok pula titik ni. Dia titik hitam ke bulatan kosong? Bulatan kosong. Jadi bulatan kosong dia ada sama dengan tak? Tak ada. Tak ada. Jadi itulah simbol dia. Sekarang nombor dia nombor kosong. Kamu tulislah kosong dekat situ. Itulah jawapan untuk C. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Kita pergi pula kepada soalan D. Okey, X. Tulis dulu X. Okey, sekarang ni kita tengok anak panah dia. Anak panah dia hadap kiri ke kanan? Kiri. Kiri. Jadi simbol ketaksamaan kita tu mesti menghala ke kiri juga. Tengok anak panah. Lepas tu kita tengok pula titik ni. Titik hitam ke bulatan kosong? Hitam. Kalau dia hitam, dia ada sama dengan tak dekat bawah? Ada. Ada. Lepas tu baru kamu tengok dekat sini nombor dia nombor 2. Inilah jawapan D. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Okey, kita ada 8 minit lagi. Soalan yang terakhir cikgu nak ajar kamu benda yang paling senang. Benda yang paling senang. Okey, setakat ni boleh faham ke semua yang cikgu tunjuk? Boleh. Okey, baik. Okey. Siap soalan ni, habis dah kelas kita. Okey, soalan ni apa soalan ni? Okey, kamu tengok ni Kamu boleh terbalik-terbalikkan. Specialnya tentang ketaksamaan ni kamu boleh terbalikkan. Contoh, ini di bahagian kiri. Ini adalah di kiri. Ini adalah di kanan. Kita anggap ketaksamaan, simbol ketaksamaan ni diduduk tengah. Okey, sampai situ boleh faham? Okey, sekarang ni 3 tu dekat kiri. Cikgu nak pindahkan 3 tu dekat kanan. Jadi cikgu bawa 3 ni, cikgu pindahkan dia kat kanan. 4 tu dekat kanan, cikgu pindahkan dia dekat kiri. Boleh tak cikgu buat macam ni? Zarif, boleh tak Zarif? Boleh. Okey. Jawapan dia boleh. Dengan syarat kita tengok anak panah dia ni. Kita tengok simbol dia. Tadi dia pandang kiri. Sekarang pun kalau kamu tukar tempat dia,
kamu kena tukar dia punya pandangan. Kamu kena pastikan yang bahagian terbuka menghadap nombor yang besar. Kalau nombor besar dia 4, maksudnya bila kamu tukar tempat pun yang bahagian terbuka tetap menghadap nombor 4. Jelas? Jelas. Jelas ke semua? Nak dengar? Jelas. Okey. 7 lagi besar daripada 10. Sekarang ni cikgu nak terbalikkan. 10 dekat kanan, cikgu bawa dia pergi kiri. 7 dekat kiri, cikgu bawa dia pergi kanan. Boleh, tak ada masalah. Tetapi dengan satu syarat, cikgu kena tukar arah simbol dia. Tadi dia pandang kanan, bila kita dah tukarkan kedudukan 10 dengan 7, lepas dia pandang kanan, lepas kita tukar, dia jadi pandang kiri. Jadi simbol dia akan bertukar jadi pandang kiri. Cikgu tersilap simbol ni. Kejap. Sorry. Okey, ini simbol asal dia. 10 lagi besar, 7 lagi kecil daripada 10. Bila simbol dia pandang kiri, maksudnya dekat sini, dekat bahagian pandangan arah simbol ni, cikgu kena tukar juga. Kamu boleh tukar tempat. Boleh tukar tempat. Tetapi pastikan kamu tukar juga dia punya simbol. Boleh faham? Boleh. Yang lain boleh faham ke? Okey, soalan yang terakhir untuk hari ni. Okey, bagus. Soalan yang terakhir untuk hari ni, cuba buat soalan A, B, C, D, E. Yang dekat depan ni. Cikgu bagi masa 4 minit sahaja. Cuba buat. Okey, bagus. Zarif ni power lah. Zarif paling laju. Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit. Cuba buat. Kalau tak faham nanti. Okey, cepat. Cikgu masih menunggu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, jadi boleh ke cikgu mula buat? Kita dah nak habis dah masa. Boleh. Okey, 15:7 cikgu terbalikkan. Boleh tak cikgu terbalikkan? Boleh. Dengan syarat cikgu kena tukar arah simbol dia. Kalau dekat sini dia hadap ke kanan, jadi kita kena hadap ke kiri. Itu jawapan A. Okey, B. -9 dengan -5. Kita tukar simbol dia.
Kita tukar kedudukan nombor dia. Jadi bila kita tukar simbol ni yang menghadap ke kiri, dia mesti menghala ke kanan juga. Boleh faham ke soalan B? Boleh. Yang lain? Boleh. Okey. Cikgu 0.6 dengan 0.2, cikgu tulis 0.2 dulu. Baru 0.6. Sekarang anak panah dia, simbol ketaksamaan dia hala ke kanan. Jadi kita hala ke kiri. Sekarang ni negatif 0.9 ni dekat depan, kita bawa dia ke belakang. Jadi negatif 0.4 dulu, baru negatif 0.9. Anak panah dia, simbol ketaksamaan dia hala ke kiri. Jadi cikgu hala ke kanan. Jelas? Boleh faham sampai situ? Boleh. Akhir Boleh. sekali, cikgu tukar kedudukan 3/8 dengan 1/8. Tadi 3/8 dulu, sekarang cikgu buat 1/8 dulu. Sekarang baru cikgu buat 3/8. Jadi anak simbol ketaksamaan ni menghala ke kanan. Jadi cikgu halakan dia ke kiri. Inilah jawapan untuk soalan-soalan bahagian ini. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Okey. Jadi cikgu harap Jelas. okey, bagus. Okey, jadi cikgu dah habis dah masa kita. Kita dah habis dah masa kita. Dah habis dah. Habis dah. Minggu depan pula kita jumpa. Jadi cikgu ucapkan maaf salah silap cikgu lah kalau terkurang apa-apa sepanjang sesi minggu ni. Nanti kalau ada apa-apa masalah boleh WhatsApp cikgu. Okey ke semua? Okey. Okey. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Cikgu. Bye, Okey, cikgu. sama-sama. Bye. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Hmm. Okey.